Hi and Assalamualaikum. So today our group want to present about problem case. So my name is Nur Azlaturina binti Karimizan. My matrix numbers is 14D1819F1024. Okay, my name is Siti Husna Asma binti Azrai. My matrix number is 14-19F1801. My name is Siti Nur Hamiza binti Muhammad Ruslan. My matrix number is 14-19F1003. My name is Nur Damia binti Saidin, 148019F1029. Okay, so let's start Start our with discussion right now. So now No, kita tengok dulu the soalan ni screen. pasal apa. Question. Yes. Nampak tak? Okay, Damia. So Damia just Apa? give a summary. So dalam artikel ni dia menceritakan ada sepakat berhad, ada check-up audit firm. So dalam situasi dalam situasi yang dibagi ni, dia suruh kita cari dia suruh kita cari independence yang berkaitan dengan juru audit ni kepada sepakat. So dia ada Juru bagi audit tu dia buat apa? Juru audit tu kena buat apa? juru audit Maksudnya situasi apa yang dia hadap dekat situ? situasi tu dia ada 5 jenis situasi. Dia ada 5 jenis situasi. Dalam artikel ni ada 5 situasi Oh, really 5 ke? Asma, Okay, saya rasa macam 4. Saya- First yang dia ni manager check up. Lepas tu okay, dia terima engagement letter lah macam biasa lah kan. Tapi lepas tu dia punya klien ni sepakat berhad kan. Sepakat berhad ni Sepakat berhad. dia macam ada related family tau dekat sini. Di mana dia punya partner, dia punya klien dia, finance director tu ialah kakak ipar dia. Means dia ada family related macam tu lah. Okay. Kakak dia ni, sister-in-law dia ni dia kan dia bekerja sebagai financial controller kan. So dia nak quit daripada company tu, dia nak tinggalkan company tu. director. Finance director kan? Yang keluar tu Finance director has informed the audit Okay. engagement partner. Pekerja yang berhenti kerja tu financial controller. Financial controller. Financial controller ni, sorry. Financial controller ni nak tinggalkan company tu. So, dia kakak dia pergi tanya dekat audit firm ni. Suruh antara team member cari seorang untuk gantikan tempat tu dalam masa 3 bulan. Lepas tu, ada lagi 2 station. Satu lagi pasal teammate audit tu, 2 orang tu ada ambil loan dengan company sepakat berhad ni. Lepas tu and last, finance director ni inform yang last tu dia akan buat satu perjumpaan macam untuk dia orang tengok bola. Dalam masa sama dia ada hidangkan makanan yang mewah macam tu lah. Itu summary daripada artikel tu. Okay, so we go to first question. So first question, identify and explain 5 ethical traits which may affect the independence of check-up audit firm as an auditor to sepakat berhad. Okay, so ada cakap explain 5. Okay, memang apa ni? Dah ada 5 ethical traits ni memang ada 5 kan? So kita kena tentukan lah sama ada mana satu yang untuk yang petikan tu kita yang tentukan benda tu kan. Yep. Tapi ni memang ada 5. So yang first self-interest. Lagi? Self-review. Familiarity. Ini apa? Advokasi dengan intimidation. Intimidation. Okay, korang tahu kan self-interest tu macam kepentingan kepentingan diri. Lepas tu self-review ni macam biasanya dia macam Asma. Contoh kepentingan diri tu macam mana? Contoh maksudnya macam
kepentingan diri maksud macam ancaman klien tu terhadap auditor maksud macam klien tu dia pentingkan diri dia sendiri. Dia nak tahu macam mana nak cakap. Damia boleh bagi satu example. Maksudnya dia buat sesuatu benda tu untuk kepentingan diri dia lah, macam tu. Maksudnya dia gunakan satu benda tu, dia akan effect company ke? Contoh-contoh self-interest tu macam mana? Dia macam klien tu dia bersifat penting. Maksudnya dia buat sesuatu tu dia tak fikirkan orang lain. Maksudnya klien tu nak apa yang dia dapat. Like selfish lah macam tu. Oh, okay, faham. Ya Damia kan? Tu bukan? Betul juga tu cakap tu. Betul So juga dia tu. macam selfish lah. Dia pentingkan diri. Lepas Okey, tu contoh- yang kedua tadi. Okay, ada contoh lagi. Contoh ada satu klien ni datang, dia nak suruh kita jalan ke proses audit tu. Dia paksa kita tapi dia tak bayar-bayar benda tu. Dia tak bayar. Auditor tu suruh bayar tapi tak nak bayar-bayar. Faham tak? Dia memaksa. Yang audit tu. Penting diri So lah. maksudnya macam klien tu pentingkan diri tapi dia tak nak bayar pun. So kiranya dia beri ancaman kepada auditor lah. Straight. Kita as the auditor ni mesti rasa macam macam marah pun ada sebab dia macam paksa-paksa. Okay, lepas tu yang kedua self review. Self review ni dia buat kerja maksudnya macam apa yang Asma fahamkan ringkasan kan. Self review ni dia macam kan kita as auditor kita kan ada kerja kita sendiri kan. Tapi kita kena buat kerja orang lain. Maksudnya kita buat dua kerja dalam dalam masa yang sama. Maksudnya dia Kira buat kita tak jujur lah. Like macam kita kan kena buat kerja kita sendiri. Kita tak boleh nak buat kerja orang lain. So maksudnya macam kita kena jujur lah kita buat kerja tu. kira dia macam Damia buat kerja selain bidang dia lah, bidang auditor dia. Itulah macam ringkasan Asma faham. Damia? How about Damia? Sama lah budak budaya saya tu. Okay, Nina? Ada apa nak cakap apa-apa? Kita pergilah next untuk next penerangan pula. Familiarity. Okay, familiarity ni semua orang tahu kan. Dia macam kita ada hubungan secara peribadi ataupun akrab tak kisahlah. Family ataupun kawan. Maksudnya hubungan kita yang rapat lah. Macam tu. Itu familiarity. So kalau intimidation ni macam Ugutan. ugutan. Intimidation ni ugutan. Maksudnya pressure dekat klien tu lah kan. Maksudnya klien tu inilah pressure dekat auditor tu ke? Sekarang kita macam ni traits ancaman kepada auditor. Maksudnya pressure daripada klien Yang auditor kena hadap lah. Faham. Lepas tu last but not least advocacy. So advocacy ni macam lebih kurang sokongan. Macam tu lah. Juraudik menyokong kan. Dia Promosikan. apa yang klien tu buat. Padahal apa yang dia suruh buat tu salah macam tu lah. So dia macam suruh audit ni untuk sokong dia. Auditor ni untuk sokong dia. Macam tu. Okay, so basically semua dah faham 5 basic ethical traits tu kan. So kita dah boleh proceed and kita dah boleh identify and explain benda tu lah. So boleh lah. Tadi Okay, yang first situation tu, yang situation yang Asma nampak tu, yang Asma nampak yang dia ada related dengan sister in-law dia. So kat situ kita boleh jadikan dia familiarity kan? Betul. So partner dia tu sepakat tu ada related dengan ada kakak ipar dia lah. So kira macam dia ni buat audit untuk kakak ipar dia punya company. So kat situ jadi macam salah lah kan. Kira jadi macam kesalahan lah sebab kan kita kan tak boleh nak ada related apa-apa kan. Betul.
Masa kita tak ada Satu lagi kan, apa dia? Damia? Ada jumpa satu artikel tau, dia cakap kan, your firm has audited Sepakat Berhad for 10 years. Tu dikira satu contoh macam familiarity. Sebab lama sangat. Betul? Yang ni Sampai 10 years tu. And then yang dia invite the whole team to attend an evening. Itu baru first question. Okay, itu first question for familiarity. Okay, so next, kalau kita tengok next question, pasal yang financial controller tu kan dia nak tinggalkan company tu kan. Lepas tu dia kata dia nak pergi replace daripada kita kan ada team kita sendiri kan. So dia nak ambil member kita. So daripada situ tu tak boleh juga sebab kita akan dikategorikan sebagai self-review traits. Sebab kita kan as auditor, kita kan tak boleh nak buat kerja yang banyak kan dalam masa satu yang sama. Kita kena buat kerja kita sendiri kan. So kat sini jadi macam dah satu kerja. Auditor tu nak buat dua kerja. Nak buat dia jadi sebagai auditor dengan jadi financial controller. So kat sini tak boleh lah. Okay, for us semua? Setuju? Okay, next question. And you also aware that your two member as different loan tu? Yeah. Kalau yang ni, you also aware that two of your team member have ni, yang ni adalah self-interest kan? Betul. Sebab auditor tu, ada dua orang tu, dia pinjam, okay basically Sepakat Berhad ni je lah bank. Sebab dia kata dia ambil loan dekat Sepakat Berhad. Tapi kita tak tahu sama ada dia pinjam, dia buat pinjaman duit ni legal ataupun illegal. Kita tak tahu dia secara yang dia pinjam duit sebab dia orang kan rapat kan. Dia kan dia mestilah kita tak tahu dia pinjam duit ni secara legal ataupun illegal. And then yang dia invite team dia untuk evening watching the national football. Kalau yang ni kau rasa apa? Damia? Damia buat familiarity. Sebab Damia ada tunjuk Damia buat macam tu sebab ada tengok satu artikel tu, dia klien dengan audit firm tu ajak main golf. Okay, sebab kalau ni dia ajak ni kan main bola. Bukan self-interest Dia boleh dua sebab kan dia kan dah sampai 10 tahun, so dia macam maybe dia nak rapatkan hubungan ke apa ke, sebab tu lah dia ajak familiarity. So kalau jadikan as self-interest pun boleh juga. Maybe Sepakat ni invite, maybe dia ada macam agenda tersirat dia sendiri, so kita tak tahulah kan. So apa yang kita decide? Kita nak letak dia as self-interest or? Actually dua-dua pun boleh, macam Damia cakap familiarity. Macam kalau self-interest pun boleh juga. Okay. So dua-dua boleh kalau yang ni. Tuan dia untuk rapatkan ukhuwah, rapatkan hubungan nak tadi itulah. Actually dia kata 5 kan, tapi apa yang kita jumpa dia 3 je kan, perasan tak? 3 je. Okay, so proceed next question. 3 ke 4? Tak, ethical traits tu ada 3 je. Ethical ada 3 je. Ada 3 je ancaman tu. Situation ada 4. Asma nanti pisahkan je lah kan? Apa dia? Namanya? Asma nanti nak buat jawapan tu pisahkan ke apa macam mana? Macam Asma buat tu ada 4 kan? Asma buat self-interest ada 2 kan? Asma nak sekalikan nanti kita pisahkan. Kita buat based on the situation. Sekarang kita pergi ke question 2. So, question 1 kita dah. Question 1 dah. Question 2. Question 2 ni dia kena kait dengan question 1 kan? Sebab dia kata ni each trait. Sebab Tapi tadi kan kita ada 3 trait. Sebelum kita nak kait tu, kita kena fahamkan independence of mind tu maksud dia apa dengan appearance tu maksud dia apa, betul tak? Betul. So, siapa tahu maksud independence of mind tu?
independence of mind tu dia macam lebih pada pengaruh. Jadi ada dua. Okay, dia macam kalau nak ringkaskan dia macam ada dipengaruhi oleh orang. Kalau juraudit tu dia termakan pengaruh tu, dia akan ikut lah, dia akan ubah mindset dia. Dia akan ikut apa yang orang tu kata, apa yang orang yang mempengaruhi dia tu. Faham tak? Okay, lepas tu kalau dia tak ikut, dia tak bersetuju lah dia tak ikut apa yang orang tu cakap, orang yang sedang mempengaruhi dia tu kan. So dia akan buat kerja dia macam biasa. Dia tak ada masalah. Dia akan jalankan tugas dia macam biasa lah seorang juraudit. Tanggungjawab dia apa, dia ada integriti ke apa. Dan satu independent mind tu dia macam mainkan macam persepsi minda seorang juraudit ni. Dia akan membuatkan tu macam berfikir untuk buat keputusan tu. Dia akan mengganggu lah pemikiran juraudit tu. So maksudnya dia tanya-tanya based on fakta lah kan. Dia akan tertanya-tanya. Okay, lepas tu untuk appearance tu dia macam kalau Google memang kalau translate dia memang cakap penampilan, tapi janganlah kita guna penampilan. Tapi apa kita faham konsep penampilan tu dia macam menunjukkan situasi luar. Apa yang kita boleh lihat, apa yang kita nampak lah. Kita tengok dari luaran lah maksudnya. Macam physically lah. Situasi luar macam tu. Lepas tu juraudit akan membuat penilaian. Okay, lepas tu. So semua dah faham kan apa yang dimaksud dengan mind and appearance? So ada apa-apa tambahan? Anyone ada apa-apa tambahan based on apa yang Damia explain? So if tak ada, we can proceed to tentukan mana satu mind and appearance. Okay, first situation ni. Kan familiarity kan. Asma rasa dia macam appearance sebab kita tahu kita boleh tengok dia ada family related dengan sister dengan kakak ipar dia. So korang rasa mana yang first yang the sister in-law tu. Yang familiarity yang dia ada hubungan tu, klien dia tu. Dia sama dengan. So korang rasa apa? Asma jawab apa tadi? Appearance. Betul. Rasanya betul juga appearance sebab kita nampak. Okay. Kalau measurement tu tak kena. Kalau apa tu mind tu tak kena dengan Okay. So semua setuju ke jawapan dia appearance? So anyone ada yang nak bangkang ke untuk jawapan tu? Damia setuju? Ya, setuju. Okay, so next sepakat berhad financial controller has left the company. So apa jawapan Asma, apa jawapan Damia, apa jawapan Miza? Yang tu kan dia akan tu kan dia tinggal company, lepas tu dia suruh cari orang kan, auditor untuk gantikan dia. So bagi sebenarnya macam kita kena berfikir lagi tau, macam sama ada macam jawatan tu sesuai tak untuk dia. Like kita kan auditor kan, lepas tu tiba-tiba kita nak kena buat kerja lain. So, macam kita kena fikir betul-betul lah untuk ambil ke tak. So apa yang macam main. Question. So semua setuju lah. So semua setuju jawapan dia main Okay, so yang ketiga tu. Yang ketiga tu dia tadi apa? Ni ke appearance kot. Appearance. Asma rasa macam main. Ya? Sebab yang loan tu. Bukan yang loan. Nina yang mana? Nina yang mana Nina? Nina cakap yang ni tersilap. Okay tak, kita tengok yang loan tu, yang partner dia yang auditor dua orang tu, team members auditor tu dia ada pinjam duit dekat Sepakat Berhad loan. So kita tahu kan kat sini Sepakat Berhad tu bank. So kat sini kita boleh tapi Asma tak sure sama ada appearance atau mind. So korang rasa apa jawapan dia?
Saya rasa main. Sebab kita tertanya-tanya juga kan, loan tu dia Legal or illegal kan? Legal or illegal. Sebab dia kan rapat dengan sepakat berhad tu. So jadi kita tak tahu. So mainlah. Okay. So yang okay, last question tu yang okay, lepas tu yang dia attend, dia suruh datang, dia invite kan untuk pergi tengok bola. Lepas tu bersama hidangkan makanan mewah. Makanan yang mahal kat diorang. So kalau kat sini macam appearance kan? Betul. Sebab kita nampak benda tu kan. Semua setuju lah appearance kan. Okay, last question. Number 33. Okay. For each trait, explain how it might be reduced to an acceptable level. Okay, kalau yang first tu, first tadi pasal sister-in-law kan? Sister-in-law ke yang first tu? Sister-in-law first. Yang dia ada familiarity tu. Okay. Yang satu tu self-review ke? Yang tadi yang kita buat familiarity tu. Yang dia ada related dengan kakak ipar dia tu. Yang klien dia tu kakak ipar dia. So okay, secara untuk reduce tu kan. So kalau kita kena keluarkan dia ke? Yelah kot sebab dia kan ada macam audit members kita tu kan ada related kan. So macam itu dah salah tau dari segi audit ni kan. So macam kita tak boleh nak ada hubungan dengan klien kita. So kat situ rasa macam dah jadi ancaman lah maksudnya. Family, tak kisah kawan, asalkan macam kita rapat, akrab. So kat situ maybe kita patut keluarkan, remove dia daripada kita punya tu team. Itu yang itulah. Semua orang setuju? Okay je, betul. Itu apa yang saya fikir jugalah. Okay, lepas tu yang kedua. Yang mana? Yang kedua dia apa? Yang kedua tadi yang pasal yang audit left the company yang financial control lepas tu nak suruh auditor ni pergi jadi selama 3 bulan untuk menggantikan. Dia nak cari auditor ni suruh gantikan. So bagi Asman ni salah sebab macam tadi Kesha auditor kan tak boleh buat kan. So tak boleh buat kerja banyak kan. So kita kena cakap lah dekat pengarah tu. Klien kita tu kita tolak lah sebab macam tak pun kalau team kita nak sangat kalau dia nak sangat suruh jadi financial controller tu, maybe kita boleh keluarkan dia daripada team kita untuk dia pergi cari kerja kat situ. So dia tak jadi auditor lagi. Sama ada kita tolak ataupun kita keluarkan dia. Tapi kita bincang baik dengan klien tu lah kan, bukan marah-marah tu kan. Tak, kita tolak dengan sopan lah. Cakap. Sebab dia kan klien kan. So tak boleh marah lah. Okay, so Damia? Kalau kita ubah peran kaki tangan tu boleh tak? Kenapa? Ubah peranan kaki tangan. Ubah tugasnya. Boleh ke ubah tugasnya? Maksud Damia tak spesifik. Maksudnya macam mana? Macam kita ubah peranan ataupun tugas kaki tangan tu dalam pasukan kita sendiri. Boleh tapi kita kena keluarkan dia jugalah. Sebab tapi kalau kita ubah kan, boleh ke? Maksudnya macam contohnya kalau audit tu kan, kalau kita, apa maksud ubah dia? Maksudnya ubah kerja ke ataupun ubah bidang dia ke? Ya? Bidang dia ke? Boleh bidang ke ubah bidang? Macam tak boleh kot. Sebab tu lah kira macam salah. So, contohnya kalau Damia bidang audit kan, takkan Damia nak ubah bidang Damia pergi ke bahagian HR lah macam tu. Maksudnya baik keluar terus. Remove sebab Damia tak tahu apa-apa pasal HR. Human resources tu. So rasanya kalau remove tu adalah the best answer kot. So dia tak jadi auditor lagi dah. Dia jadi apa tu? Financial controller tu. Sebab kalau kita auditor jadi tu, so dia akan jadi macam
financial controller kita nanti akan jadi macam pelik lah penyata kewangan kita. Macam orang ni auditor lepas tu kena jadi financial controller. So kalau dia nak uruskan pasal kewangan tu macam pelik lah. Tapi dia boleh je uruskan sebab dia bahagian audit kan. Tapi dia rasa dia tak boleh buat kerja banyak. So dia kena keluar lah. Tak jadi sangat. Tu yang jadi pressure kat company. Pekerja-pekerja pressure. So next yang pasal loan tu kan. Significant loans. Yang loan tu. Korang rasa? Lamia? Loan tu? Apa dia punya safeguard dia? Kita patut keluarkan ke apa? Rasanya kita patut keluarkan. Sebab tadi kan yang kita tak tahu kan yang dia legal ataupun illegal. So better kita tak tahu dia. So kalau macam dia illegal, so kita kena keluarkan je lah. Kita kena remove dia daripada kita punya team audit. Sebab rasa macam sebab kita tak tahu dia pinjam duit tu secara sah ataupun tak. So tapi kalau dia pinjam duit tu secara sah, legal, so kita kena tengok balik lah dia punya rangkaian firma kita. Tengok sama ada boleh ke tak boleh. Okay, so basically korang okay je kan? The answer is remove team members tu kalau tak. Asma, kalau illegal tu, dia kalau masih kita simpan dia maksudnya dia akan beri efek dekat kita punya company lah kan? Rasanya yelah kot. Boleh juga rasanya efek dekat company maybe. Okay, so last. She would like to attend yang pasal dia invite national football, tengok national football. Tadi Damia cakap tadi yang familiarity kan? So Damia rasa? Yang mana ni? Yang last tu, yang dia football dia team. Dia pergi dia suruh dia invite tengok bola, lepas tu dia hidangkan makanan yang mahal tu. Kan Damia cakap familiarity kan? So apa dia punya related untuk the answer for question 3? Sebab tadi Asma cakap self-interest kan, kepentingan kan. So, you guys have two different answer. Tapi boleh je dua-dua familiarity, so dia punya safeguard dia dua-dua, so kita kena tolak lah. Kita boleh macam kita kena tolak, kita kena cakap baik-baik lah yang kita tak nak pergi. So Damia ada answer for your familiarity tadi tu pun? Kalau Asma dia tolak kan? Kalau Asma suruh dia tolak sebab macam yelah dia kan nak ajak ramai-ramai untuk tengok bola, lepas tu dia hidangkan makanan mahal lagi, dia kena keluarkan cost valuable yang besar kan, nilai yang besar. So maksudnya macam ini macam so dalam bersama kan tadi macam kita cakap kan, kita tak tahu apa tujuan dia buat tu. So tujuan dia nak bagi ancaman, means dia macam bagi ancaman kat kita lah, like maksudnya dia buat tujuan dia buat tu untuk apa, dia ada maksud dia tersirat dia ke apa ke. So, kalau macam tu better kita tolak lah kan. So Damia ada jawapan lain ke? Macam your face show that you have other answer. Ke okey je. Damia lang. Saya macam word. Macam ada pula berulang. So basically we have done. Ada any tambahan ke dari Asma? Ada tambahan apa-apa? I think no. That's all. Dari Damia? Tak ada. Dari Miza ada any tambahan? Tak ada. Okay, so dari saya pun tak ada apa-apa tambahan. Jadi thank you so for I your think that's all for our decision group. Thank you. Thank you for taking your time. Thank you and for collaboration. Bye bye. Bye bye. Okay, thank you sir for watching. Bye. Dah.